Terima. Hai, welcome back korang. Sorry tadi internet cikgu problem. Okey, cikgu start terus je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua ke kelas kita untuk yang minggu yang insya-Allah 2 minggu last. Sekarang kita dah berada di minggu yang ke-12, minggu hadapan minggu 13 dan ada satu lagi minggu yang ke-14. Jadi kita ada total 14 minggu. So, memandangkan kita hanya tinggal 2 minggu. Jadi, untuk assignment yang terakhir ni, cikgu akan buat dengan cara recording video. Ataupun korang suka nak buat Google Meet macam hari tu? Ke macam mana? Takutlah ni record. Okay, maknanya, okay. Siapa prefer record, angkat tangan. Kat situ boleh angkat tangan kan? Tekan yang angkat tangan tu. Apa cikgu? Ada cikgu angkat tangan ni tak ada. Siapa prefer? Tak ada Tak ada angkat tangan. Okay, tak apa. Alright, maknanya kat sini majority akan suka record lah berbanding buat Google Meet session. Macam hari tu punya pembentangan. Record Record Okay, so mostly kata record. So cikgu akan buat terus record lah. Alright, so sebelum tu ada 3 perkara yang kita akan discuss untuk hari ni. So yang pertama, berkenaan dengan penghantaran tugasan, penghantaran teks pengucapan awam tu, make sure ikut format yang cikgu dah bagi dekat dalam group tu. Maknanya muka hadapan kena ada yang boleh ikut contoh yang Azra buat. Jangan tiru dia punya, tapi boleh ikut contoh dia. Satu lagi, boleh ikut juga bukan ikut, tolong namakan you punya dokumen tu dengan pengucapan awam, kemudian space nama penuh. Jangan nama pendek nama penuh. Sebab nanti senang cikgu nak save satu dokumen. Sebab dia boleh dijadikan evidence. Buat masa ni tak perlu print lagi. Welcome Farisa, kita tengah cerita pasal penghantaran. Teks pengucapan awam. Alright, so untuk yang tadi kita cerita balik pasal yang penghantaran tadi tu, nanti buat masa ni tak perlu print dulu. Hanya perlu hantar pada cikgu soft copy-nya dalam Google Classroom, bahagian hantar assignment. Sama macam yang assignment 2 dan assignment yang pertama hari tu. Yang ini slide dengan kertas kerja. Yang tu 2 tu kan korang dah hantar kan dekat dalam Google Classroom, which is good. Yang terakhir ni hantar yang sama juga. Cuma yang ni individu lah. Maknanya cikgu akan dapat 20 teks nanti. Okay, so yang tu sekarang jangan buat dulu sebab link ni cikgu belum buka. Lepas ni ataupun esok kot cikgu akan buka. So cikgu bagi masa lagi untuk korang buat teks pengucapan awam tu cantik-cantik. Make sure sekurang-kurangnya 2 muka surat lah. Jangan cuma 1 muka surat setengah ke, 1 muka surat suku ke. Sebab nanti tak cukup tau 10 minit korang nak bercakap dalam video tu. Ya. Maksimum berapa perenggan lah cikgu? Okey, maksimumnya ialah 6 perenggan. Cikgu tak nak lebih. Cikgu nak ada satu pengenalan, 4 isi dan last sekali penutup. Tak payah sampai 8, 10, tak perlu. Jelas tak? Jelas. Okey. So maknanya ikut je plan asal kita macam hari tu yang cikgu dah buat tu. Cikgu dah bagi dekat korang punya teks tu. Ikut je. Yang tanda merah tu ialah pembetulan dia lah. Ikut je yang tu. InsyaAllah dah cantik dah. Okay, apa lagi? Berkenaan dengan penghantaran dah bagi tahu. Pasal video, okay, pasal video tu nanti. Video tu make sure nanti jangan korang duduk macam ni tau. Tak nak macam ni. Korang kena berdiri. Kalau macam tak dengar, cuba dapatkan mikrofon ke ataupun pergi dekat bilik yang kosong, yang mana tak ada tingkap jangan buka, jangan sampai ada bunyi daripada luar masuk sebab bilik tu kena kedap kalau tak ada mikrofon. So make sure berdiri macam ni. Berdiri penuh berdiri supaya cikgu nampak daripada atas sampai bawah. Tujuan dia apa? Tujuan dia cikgu perlu lihat korang punya body language.
Kena tengok body language. Sebab pengucapan awam dia tak boleh mulut je. Dia kena ada body language. Kena ada bahasa badan. Macam hari tu kita dah belajar antara teknik-teknik dia. Mula-mula apa? Kena bersedia. Bersedia tu dari segi apa? Kita ingat poin-poin kita. Apa benda kita nak cakap. Contoh yang pertama langkah. Yang kedua punca. Yang ketiga ialah langkah lagi. Yang keempat ialah punca lagi. So kita dah tahu dah siap-siap apa yang kita nak cakap. Nanti teknik dia waktu korang record tu boleh letak dekat depan tau, dinding. Korang record tu make sure menghadap dinding. So dekat dinding tu nanti letakkan siap-siap. Kalau macam tak hafal sangat teks tu, tampallah teks tu dekat dinding tu. Tulis besar-besar. Macam tu. Dan boleh cut dia punya video tu, tak ada masalah. Kalau contoh nanti tengah bercakap tu macam contohnya gagap-gagap teruk sangat, jadi boleh potong gagap-gagap tu. Buat yang terbaik. Yes. Kan kita berdiri kan, memang nak kena full dari atas sampai bawah ke macam separuh je ke? Full. Cikgu nak macam bentuk video tu macam TikTok tu panjang. Nampak kaki je tu. Ya. Betul. Atas dan bawah. Sebab kita kena tengok bahasa badan you. Okay. Okay. So nanti mesti macam Baru biasa ya? Okay, cantik. Yunus tanya, pakai baju apa? Bajunya ada dua pilihan. Satu, kalau malas nak cari baju rasmi, boleh pakai baju corporate college. Kalau macam malas nak pakai baju corporate college yang warna hijau tu, boleh pakai baju formal macam pakai coat, pakai tie. Kalau yang perempuan, cikgu izinkan pakai tak semesti baju kurung. Kalau nak pakai baju yang kalau nak pakai baju yang macam blouse and then dia formal macam yang cikgu-cikgu India atau Cina pakai pun boleh, tak ada masalah. Manalah tahu boring pakai baju kurung kan. Terpulang. Kalau macam malas nak fikir, nak cari baju formal ke apa ke, pakai saja pakaian yang korang pakai ke sekolah tapi yang formal. Maknanya pakai yang ada punya jaket tu. Okay. Kasut tak perlu kot sebab dia kat dalam kan. Kasut tak perlu. Stokin pakailah. Okay, ada apa lagi pasal pemakaian? Ada nak tanya lagi? Yang cikgu tu lepas pandang ke? Tak ada Okay. So now kita beralih kepada teknik nak hafal dia. Cikgu ulang lagi semula. Tadi cikgu dah ceritakan kalau waktu record video tu apa kena buat kan. Maknanya dekat dinding tu letakkan siap-siap points dia. Tapi kalau nak lebih bersedia, boleh sediakan cue card dekat tangan, lebih kurang segini besarnya. Nanti dekat cue card tu letak siap-siap point 1, point 2, point 3 dan jadikan cue card tu seperti prop. Props tu maksud dia ialah alat untuk kita waktu kita berlakon tu, itulah dia punya peralatannya. Dia macam waktu tu kita berlakon tapi kena ada tulisan lah untuk korang tengok juga. Okey tak? Boleh tak? Yang pasal cue card ni. Nak kena tunjuk contoh ke? Boleh. Boleh Alright. So nanti dekat cue card tu sekali lagi cikgu sebutkan, ni kertas A4 lebih kurang segini saiznya, and then tuliskan point-pointnya. Satu cue card tu 1 point. Kadang kan satu perenggan tu kan banyak kan nak cakap kan. So letakkanlah 1, 2, 3 baris. Dan make sure tulisan tu besar sikit. Jangan tulisan tu terlampau kecil so that kita tak nampak nanti. Okay, so tentang yang nak hafal, ada satu lagi teknik. Ni kita akan tengok kepada teks. Cikgu akan share screen. Kita akan gunakan teks oleh Azra punya Nampak tak? Nampak tak cikgu share screen? Okay. Alright. So macam tadi ulang balik nanti mesti ada muka depan macam ni. Kena ada muka depan macam ni. Tak semestinya semacam Azra punya format. Yang penting perkara-perkara yang kena ada tu ada. Contoh nama college kena ada. And then nama kita punya course, Kemahiran Komunikasi. Lepas tu kena ada tajuk,
Kepimpinan Tonggak Kejayaan Negara. Kalau korang punya tajuk ialah COVID-19 bunuh mental rakyat. Tulis kat sini COVID-19 bunuh mental rakyat. And then kena ada nama, lepas tu nombor kad pengenalan, korang tahun berapa, kelas berapa. And then tajuk ni yang atas ni tema Kepimpinan Tonggak Kejayaan Negara. Kemudian yang bawah ni tajuknya apa. Tak kisahlah terpulang. Yang penting perkara-perkara ni ada. Korang nak buat bentuk macam mana, nak ketengahkan. Contoh nama ni nak tengah, tak nak macam Azra ada tulis nama, nombor kad pengenalan tahun. Boleh. Terpulang lah. Nak buat dalam bentuk kotak pun boleh. Tak ada masalah. Ikutlah apa yang senang, yang selalu korang buat. Macam tu. Okay, so sekarang kita go through cara macam mana kita nak hafal Okay, cara yang pertama, kita pecahkan dia. 1, 2, 3, 4, sampailah bawah. Kita habiskan. Kita pecah-pecahkan dia. So, kemudian selepas kita pecah-pecahkan dia, kita ambil highlighter and then kita highlightkan perkara penting dekat pecahan tadi. Contoh ni pecahan pertama. So now kita akan ambil kita punya highlighter. Kita ambil benda yang kita confirm lupa. Dekat yang perenggan 1 ni. Kita confirm lupa. Contohnya kalau cikgu mungkin akan lupa tajuk cikgu. Alright. Ada orang dia macam tu. Dia lupa tajuk contohnya. So kalau cikgu selalu lupa tajuk. Sometimes cikgu lupa ni. Dia punya salutasi. Siapa dulu? Cikgu dulu ke? Rakan-rakan dulu ke? Cikgu selalu lupa benda ni. Jadi yang ni cikgu highlight kan. Supaya cikgu tahu. Yang berbahagia. TS Haji Zulkifli bin Abdul Rahman. Tiba-tiba terus ni. KJ. Encik Mazwan bin Mak Yasin. Tiba-tiba. Yang Cikgu Pazia, Cikgu Amalia semua terlupa. Jadi kalau macam takut lupa, buatlah highlight macam tu. Okay, next. Terusnya, kita terus pergi ke perenggan yang pertama yang ada isi tadi ni. Yang dekat sini. Nak senang. 1. Ambil juga highlighter tadi ni. Gariskan dia punya yang pertama dulu. Contoh, ni. Kesan buruk pemimpin tidak kompeten. So, cikgu dah tahu dah. Cikgu nampak je kat sini. Oh, ni kesan buruk. Nanti pergi yang kedua. Terus pergi ke ni. Masalah yang sering berlaku dalam kepimpinan. So kita dah tahu dah. Waktu kita buka kita punya teks ni, yang pertama kesan buruk. Yang kedua nak cerita pasal masalah yang sering berlaku. And then kemudian yang ketiga, dekat sini yang ketiga kot. Cikgu. Yes. Ni kita bentang ni memang nak kena ikut bulat-bulat ke macam mana Okay, yang pertama mesti ada point. Dia mesti ada point. Tak semestinya bulat-bulat. Sometimes kita akan tertukar tau ayat-ayat ni. Sebab kita manusia biasa kan. Jadi kita akan tertukar. Contoh kat sini nanti. Baik-baik ada alangkah indah dan murninya pantun di atas. Tiba-tiba jadi. Bukankah indah pantun yang telah saya lontarkan sebentar tadi. Tiba-tiba dah tukar ayatnya. Tapi dia punya maksudnya still menceritakan tentang pantun. Jadi masih boleh diterima. Okay. So yang penting poinnya tu ada. Ayat tak payah sama pun tak apa. Yang penting poinnya ada. Jangan sampai tertinggal lah point dia. So sebab tu kena guna highlight tadi ni. Kita highlightkan point. Benda yang kita senang lupa. Kalau macam cikgu akan lupa macam ni lah. Dia punya tajuk. And then cikgu akan lupa dia punya penerangan. Sebersedikit penerangan. Okay, secara umumnya tugas dan peranan pemimpin bukanlah mudah. Untuk menjadi pemimpin berawa memerlukan tahap kemahiran yang tinggi. So kita gariskan. Memerlukan tahap kemahiran yang tinggi. Lepas tu kita jawab pula. Kedua, sekiranya negara musnah, kehidupan rakyat akan ditindas. Dan tidak akan dihormati lagi oleh negara luar. Make sure yang kita highlight ni, dia menjawab kita punya ni. Tajuk. Gitu. Supaya kita nak senang ingat. Sebab tu pentingnya korang buat teks pengucapan awam tu korang buat sendiri. Jangan ambil daripada internet. Korang kena buat sendiri. Sebab bila korang buat sendiri, korang ingat tau apa yang korang tulis daripada apa yang korang baca. Betul tak? So lebih baik buat sendiri, guna bahasa sendiri, bahasa yang mudah, bahasa yang memang kita selalu gunakan. Yang penting bukan bahasa pasar. Dia masih bahasa formal. Cuma dia bahasa yang mudah, menggunakan laras bahasa yang senang. Macam tu. Supaya kita pun tak lupa. Contohlah kalau bahasa kita nak jadi macam
jadi macam sekarang kan kat TikTok ada challenge yang jadi cabin crew, jadi baca berita. Cuba korang kalau cakap macam baca berita, boleh ke? Tak boleh kan? So, kita ikut laras bahasa kita. Kita kenal kita siapa, kita ikut level kita. Level kita cakap kita punya bahasa formal tapi simple. So, pakai formal tapi simple. Jangan formal tapi bunyinya macam pembaca berita, bunyinya macam Samsul Debat, bunyinya macam Dr. Fazira Kamsah. Memang tak, kita tak akan sama dengan dia. Itu memerlukan banyak tahun untuk dapatkan pengalaman yang macam tu. Okay, so buatlah teknik yang tadi tu cikgu cakap tu sampai bawah. Sampai bawah buat teknik tadi tu. Mula-mula apa tadi cikgu ulang balik, pecahkan dia. Pecahkan ni tak semestinya by perenggan tengah-tengah perenggan pun boleh pecahkan. Pecahkan ni bukan apa, supaya tak banyak sangat. Tak banyak sangat. So macam ni kita nampak lah, ni section yang ke-5, section yang ke-6 yang kita kena hafal. So total ada 8 section contohnya. 8 perkara kita kena ingat. Macam tu je. Cikgu pecahkan ni supaya cikgu ingat. Ada 8 perkara aku nak kena cakap ni. Macam tu. Alright, so teknik hafal cikgu dah ceritakan. Ada lagi nak tanya sebelum cikgu share tentang teknik hilangkan gugup? Macam tak ada kot cikgu. Tak ada. Okay, so sebenarnya time korang ni dah lebih mudah tau. Sebab apa? Awak aku tak boleh tengok korang. Kat mana aku nak tengok ni? Sekejap. Oh ni, jumpa dah. Okay. Berhenti berkongsi. Mana muka aku? Okay. Jumpa dah. Sebenarnya cikgu cakap apa tadi? Lupa ya Allah, Sarina teruknya. Okey, tadi dah cerita dah teknik hafal, dah cerita. Lepas tu now kita nak pergi ke teknik hilang gugup. Teknik hilang gugup ni yang pertama nak cikgu ceritakan dekat dalam lecture hari tu. Carilah satu bentuk benda yang kita boleh pegang. Contoh cikgu pegang pen. Cikgu tengah pegang pen. So peganglah pen. Waktu cakap tu pegang pen, tak ada masalah. Apa lagi yang boleh? Contohnya apa kite ke ataupun siapa ni? Nur Azra. Azra baru masuk. Azra terkeluar sian. Okay, lepas tu contohnya benda yang kita boleh genggam kecil je. Tu pun satu teknik untuk hilangkan gugup. Lepas tu tarik nafas. Sebelum cakap tu tarik nafas dulu. So supaya nanti bila kita cakap tu kita tak jantung kita laju. Jadi bila jantung kita laju, kita akan terlupa apa benda yang kita nak cakap. Untuk mengelakkan perkara tu daripada berlaku, kita ikutlah apa yang cikgu cakap tadi tu. Okey, teknik hilang gugup yang seterusnya. Minum air sebelum bercakap. Tapi jangan banyak sangat, nanti nak terkencing. Minum air supaya kita punya peredaran udara dekat sini lancar. So kita boleh bercakap. Alright, itu saja untuk teknik hilang gugup. Ada lagi nak tanya tak? Ke ada yang nak share cara macam mana dihilangkan gugup? Ada. Alright, settle. So nampaknya macam dah itu saja. Macam dah habis dah apa yang cikgu nak cakap. Awal kelas habis. So cikgu ulang balik. Cikgu. Yes, Aiman. Nak hantar bila? Alright, so nak hantar bila? Sekarang ni dah hari yang sekarang ni Rabu. Kita akan hantar pada minggu hadapan. Hari Isnin lah. Khamis. Rabu. Busy sangat dah tu. Okey. Rabu. Okey, hantar hari Rabu. Hantarnya dekat dalam ni. Dekat dalam Google Classroom So dekat Google Classroom ada 2 benda kena hantar untuk assignment 3. Yang pertama tadi teks pengucapan awam. Yang tu hantar paling lambat hari Senin minggu depan. Tu paling lambat. Yang kedua, videonya hantar pada hari Rabu, kelas yang kedua. Boleh. Pada waktu kelas macam ni, kita dah tak ada kelas lah kiranya sebab kita dah habis. Tapi kehadiran kena isi. Faham? Okey. Kehadiran kena isi. Okey.
Lepas tu nanti waktu kelas tu nanti silalah settlekan yang hantar-hantar teks pengucapan awam. Lepas tu nak record video, buat waktu tu. Waktu lain korang nak buat PTA kan. Korang ada 2 DVM. Korang nak buat persediaan PTA pula. Nanti Cikgu Iman mengamuk pula. Okay, so jelas tak? Ada lagi nak tanya? Sebelum kita akhirkan kelas kita. Tak ada. Tak ada ke tak ada? Tak ada. Tadi pakaian cikgu dah cerita. Lepas tu teknik record dah cerita. Mesti video macam TikTok tu tegak videonya kena tegak. Lepas tu tahu kan nak record video macam mana, nak edit video macam mana. Kena cerita juga. Tahu dah kan? Nak edit tak pandai. Okey, kalau macam tak tahu. Okey, kalau macam cikgu edit pakai VN. So pakai iPhone ada VN. Dia free je, tak payah bayar. Kalau InShot nanti dia ada watermark, tak cantik. Kalau VN dia tak ada watermark. CapCut, lagi Wow, Haikal. VLLO. Wow. Ada Mega. Tak pernah dengar pula Mega. Gila tu. Kau jangan pelik-pelik lah, Man. Yang bukan algoritma ni. Okay, dah jelas kiranya dah faham lah macam mana. Teknik tadi dah cerita kan, mesti macam TikTok kan. Okay, so rasanya itu saja. Sebelum berakhir kelas, make sure nanti isi borang kehadiran dekat Google Form. Luqman baca doa penutup. Okay. Okay, Luqman sila baca. Luqman siapa? Afiq Afiq Luqman. Afiq Bega. Okay, Afiq Luqman. Doa penutup, Man. Sila baca Al-Fatihah dan juga surah Wal-As sebelum kita berakhir. Silakan Afiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin. Azra mesti pelik kenapa tiba-tiba mengaji. Kita tadi baca doa penutup Azra. Okay, itu saja. Alright. Kalau macam takut lupa apa yang cikgu cakap ni, cikgu ada record. Nanti cikgu akan post dekat YouTube atau Vimeo. Lepas tu cikgu bagi link so korang boleh tengok balik. Mana tahu lupa kan? Okay, baik. Okay. Boleh. Itu saja. Boleh, Arif. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Hai. Bega. Ya, Mak. Tak apa, dah siap dah. Ayam tadi dah sampai? Dah. Kita dah bayar. No Berapa? problem. Tak apa, kita dah bayar. Cakap je lah berapa? 32. Ni buat bagi. Tak bayarlah. Ada duit ke? Ada. Kita kaya. Kenapa aku minta meninggalkan lagi ni? Pakai dua-dua? Ni record. Sebab budak-budak kita ada yang tak datang. Malas kita nak cerita balik.